Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu kembali dalam membincangkan topik kita pada hari ini berkaitan dengan transformasi digital secara dalam talian. Saya Adli Hakimi akan mengacarakan perbincangan kita berkaitan dengan tajuk yang telah diberikan. Sebelum itu, ingin saya perkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Yang pertamanya adalah Encik Khairi Kasman. Seterusnya kita ada Encik Afiq Alias dan terakhir sekali adalah Encik Talha Kamaruzaman. Sebelum kita mengulas lebih lanjut, mari kita memahami dahulu maksud daripada transformasi digital. Silakan Encik Afiq. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang transformasi digital. Transformasi digital adalah proses transformasi aktiviti, proses dan model perniagaan secara keseluruhan dengan memanfaatkan pengembangan teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kecekapan, mengurangkan risiko dan meluaskan peluang perniagaan yang baru. Contohnya penggunaan aplikasi atau sistem untuk menganalisis data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan insight baru yang berguna untuk peningkatan produk dan strategi layanan pelanggan. Semuanya dilakukan secara automatik oleh sistem. Hasilnya, peningkatan kecekapan dalam proses masa sekaligus dapat meningkatkan hasil penjualan. Digitalisasi dan digitalisasi adalah tahap atau sebahagian daripada proses menuju transformasi digital. Transformasi digital melangkumi seluruh aspek dalam perniagaan dan penerapan, bukan sekadar memanfaatkan teknologi. Sumber daya manusia, teknologi dan strategi perniagaan saling bersaing untuk menghasilkan perniagaan yang lebih baik. Hasil daripada proses digitalisasi dan digitalisasi dikenali sebagai transformasi digital. Maka dapat disimpulkan bahawa transformasi digital yang berjaya memerlukan tahap digitalisasi dan digitalisasi yang berjaya supaya dapat mencapai tujuan suatu perniagaan tersebut. Terima kasih Encik Afiq Alias. Mungkin Encik Talha boleh menceritakan sedikit berkaitan dengan sejarah transformasi digital. Silakan Encik Talha. Baiklah, terima kasih Encik Hakimi. Digitalisasi pertama kali dikembangkan sebagai sistem numerik yang terus menjadi sistem elektromekanis komputer. Dalam pengembangan tersebut, muncul teknologi komputer yang akhirnya diperkenalkan oleh John Atanasoff pada tahun 1939. Pada tahun 1950, menjadi semakin cepat. Contoh pesatnya, proses digitalisasi ditandingi dengan munculnya komputer bermerk Simon, Apple II dan PC IBM. Selanjutnya, seiring dengan pengembangan teknologi komputer, muncul teknologi World Wide Web. Jaringan tanpa batas yang disajikan oleh World Wide Web menembus batas ruang lingkup, dimensi, skala, kecepatan serta efek digitalisasi di dunia. Hal ini tentu mengakibatkan peningkatan pesat pada proses transformasi sosial. Pada tahun 2000, digitalisasi telah menjangkau bahagian dari kepentingan pemerintahan. Pengguna internet terus meningkat dan terjadi pada semua golongan masyarakat. Pemanfaat teknologi semakin dirasakan oleh pelaku ekonomi dan pelaku usaha sebagai upaya untuk memperbesar peluang ekonomi. Di Uni Eropah, sebuah inovasi teknologi yang tersebut digital dan disebut digital single market dikembangkan. Dengan pemanfaat teknologi canggih, inovasi ini memberikan kontribusi untuk masa depan transformasi masyarakat. Masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan layanan informasi sehingga menjadi lebih moden, terstruktur dan memiliki tata pemerintahan yang terkelola secara sistem digital. Secara umum, digitalisasi telah mampu meningkatkan percepatan peluang pengembangan masyarakat, pembangunan bisnes, kegiatan yang efisien dan berbagai isu sosial. Sejarah yang cukup baik daripada Encik Talha. Okey, berikutnya saya ingin tujukan soalan pada Encik Khairi Kasman. Kita ingin mengetahui mengapa perlu transformasi digital ini. Terima kasih Encik Hakimi. Terdapat 4 sebab mengapa transformasi digital perlu dilakukan. Pertama, teknologi berkembang secara pesat dan ini telah mengubah cara hidup manusia di dunia ini dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Kedua, beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Ketiga, produk-produk berbasiskan teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, cryptocurrency dan sebagainya sentiasa ditawarkan oleh para komputer bisnes kepada pelanggan mereka. Keempat, generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Sebab mengapa transformasi digital perlu dilakukan pada masa kini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Khairi Kasman. Saya ingin menambah sedikit tentang penerangan berkaitan dengan kefungsian transformasi digital.
Pendigitalan mampu meningkatkan kecekapan perniagaan melalui analisa data perniagaan dan mengubah cara bekerja. Sebagai contoh, menghadiri mesyuarat secara dalam talian seperti mana yang kita buat pada hari ini, menghantar pesanan melalui telefon bimbit, membeli barang secara dalam talian dan lain-lain lagi. Transformasi pendigitalan juga memberi impak dan cabaran teknologi yang melebihi kemajuan industri semasa negara sedang berdepan dengan krisis global. Ia juga menjadikan penyelesaian digital kerana telah menyatu padukan inovasi teknologi dan penggunaan aplikasi hingga boleh mengembangkan ekonomi digital dan mencipta masa depan yang lebih baik. Terusnya, kita ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan transformasi digital. Lebih-lebih lagi yang terjadinya di dalam negara Malaysia kita ini. Apa yang saya dapat lihat? Yang pertamanya adalah perniagaan secara online. Selepas negara dilanda COVID-19, perniagaan secara online berkembang secara pesat kerana di waktu pandemik COVID-19, kerajaan telah memutuskan untuk tidak membenarkan urusan jual beli secara bersemuka bagi mengelakkan tersebarnya penyakit-penyakit ini. Oleh itu, kebanyakan peniaga menggunakan medium online sebagai punca rezeki untuk terus berniaga. Selain itu, kebanyakan urus niaga dibayar menggunakan pelbagai aplikasi seperti Touch and Go, online banking dan lain-lain lagi. Mungkin ada penambahan daripada panel-panel kita. Silakan. Saya ingin menambah transformasi digital yang berlaku di Malaysia ni. Yang pertamanya, peningkatan jaringan internet daripada 4G kepada 5G. Tujuan penambahbaikan ini dilakukan adalah untuk melancarkan lagi internet di Malaysia. Ini kerana pengguna yang menggunakan internet ini telah bertambah jumlahnya. Selain itu, transformasi digital di dalam pendidikan juga berlaku. Semenjak berlakunya pandemik COVID-19, bidang pendidikan telah mengambil inisiatif dengan mempelbagaikan teknik pembelajaran secara online. Contohnya, sesi pembelajaran di sekolah dan di universiti dilancarkan secara online dengan menggunakan aplikasi Webex, Microsoft Teams, Google Meet dan lain-lain lagi. Dalam hal ini, membuatkan para pelajar lebih mudah menggunakan sumber yang berada di internet sebagai rujukan yang dengan cepat. Selain itu, peningkatan permintaan pekerja dalam bidang IT juga meningkat. Pada era moden ini, individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang IT mempunyai peluang yang luas kerana hampir kesemua pekerjaan sekarang banyak menggunakan teknologi untuk memudahkan sesuatu pekerjaan itu dilakukan. Sebagai contoh, pakar keselamatan cyber, juru web, jurutera rangkaian, jurutera perisian dan lain-lain lagi. Kebanyakan pekerjaan juga senang dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram yang mampu untuk menghantar gambar, video dan dokumen. Terima kasih diucapkan kepada Encik Khairi Kasman. Setiap perkara yang kita lakukan, kita akan memperolehi kebaikan, malahan keburukan. Bagaimana dengan kebaikan dan keburukan terhadap transformasi pendigitalan ini? Silakan Encik Afiq. Kebaikannya, tapi saya akan senaraikan sikit lah. Kebaikan yang pertama ialah meningkatkan sumber pengurusan. Proses digital seperti perkomputeran awam dan penyimpanan awan dapat mudahkan pengurusan data secara talian dengan pautan perkongsian yang selamat di antar pengguna dengan penggunaan yang lain tanpa berasa risau. Sebagai dokumen, gambar dan video yang dapat disimpan dengan selamat tanpa diakses oleh mana-mana pengguna yang lain secara dalam talian serta mudah untuk diakses daripada komputer riba hingga ke telefon mudah alih di mana-mana saja. Seterusnya adalah kecekapan. Proses pendigitalan sentiasa lebih pantas daripada proses analog. Sebagai contoh, pengurusan kontrak yang biasanya mengambil masa agak lama dalam beberapa hari atau boleh sehingga mingguan untuk dimutamatkan, dan kini secara digital kita dapat memendekkan proses menjadi beberapa minit. Sebagai contoh, dengan adanya tanda tangan elektronik dapat menjimatkan masa dalam proses mencetak dan menghantar kontrak melalui kiriman surat. Dan selain itu, meningkatkan sumber budaya. Pendigitalan dapat membantu dalam meningkatkan kemajuan dalam kerja secara keseluruhan berbanding teknologi yang lama. Hal ini dengan wujudnya aplikasi WhatsApp yang mampu menghantar gambar, video bahkan dokumen secara terus tanpa gangguan dan boleh diakses melalui komputer dan telefon bimbit. Tambahan pula, transformasi pendigitalan telah menyumbang kepada pendidikan dengan mewujudkan pelajaran secara dalam talian tanpa bersusah payah dan membuang duit untuk pergi ke kelas. Selain itu, ia dapat memudahkan lagi pelajar untuk mencari bahan rujukan dan maklumat dengan cepat di internet. Walau bagaimanapun, masyarakat dapat berkomunikasi di antara satu sama lain tidak kira masa dan tempat dengan menggunakan pendigitalan. Transformasi pendidikan sedikit sebanyak telah menyumbang dalam pelbagai bentuk untuk mengubah cara hidup masa kini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Afiq. Mungkin Encik Talha Kamaruzzaman ingin menambah berkaitan dengan keburukan transformasi pendigitalan ini. Silakan Encik Talha. Baiklah, keburukan yang saya dalam pendigitalan terdapat beberapa keburukan yang timbul jika digunakan secara meluas.
Keburukan yang timbul sukar dielak kerana tidak mempunyai pilihan lain selain menghadapi dan mengatasi masalah yang timbul, seperti ancaman cyber secara tidak langsung mengeksploitasi data dan maklumat. Oleh yang demikian, pelanggaran data, aktiviti penggunaman, serangan ransomware, penipuan dalam talian dan hybrid, serangan pancingan data, serangan penolakan perkhidmatan yang diedarkan, pelacuran cyber, saluran pengedaran data haram dalam talian dapat merosakkan suasana transformasi pendigitalan. Sehubungan dengan itu, semakin maju teknologi, semakin tinggi risiko yang bakal dihadapi kerana penjenayah cyber lebih kreatif dan bijak dalam mengkaji teknologi yang meningkat naik, tidak kira ia dari dalam negara maupun di luar negara. Dalam era globalisasi ini, data dikategorikan sebagai benda yang paling berharga kerana ia dapat menghancurkan sesuatu negara, masyarakat atau individu tertentu. Data boleh dijual beli dengan harga yang tinggi mengikut data yang dikemukakan. Oleh itu, secara peribadinya, transformasi pendigitalan seharusnya dipandang serius, tidak kira di negara, masyarakat, individu yang wujud di dalam maupun di luar negara. Terima kasih kepada Encik Talha Kamaruzaman. Apa yang boleh saya simpulkan dalam perbincangan kita hari ini, secara keseluruhannya banyak perubahan yang berlaku dalam digital seiring dengan peningkatan waktu. Hal ini kerana daya pemikiran manusia telah memandang ke hadapan untuk menambah baik dan memudahkan sesuatu pekerjaan untuk dilakukan. Dengan kehadiran pandemik COVID-19 telah membuka mata masyarakat tentang betapa pentingnya teknologi digital. Hal ini kerana setengah kehidupan kita seharian dipenuhi dengan teknologi, seperti berhubung dengan kenalan jauh menggunakan aplikasi tersedia seperti WhatsApp, Telegram dan lain-lain lagi. Bidang perniagaan juga telah menggunakan media sosial dan aplikasi yang wujud seperti Shopee, Alibaba dan banyak lagi yang telah memudahkan urusan jual beli dengan hanya memilih apa sahaja barang keperluan yang diperlukan melalui telefon bimbit ataupun komputer riba. Bidang pendidikan juga telah dipenuhi dengan teknologi seperti pembelajaran atas talian. Berhubung dengan tenaga pengajar, tidak kira di mana sahaja dengan menggunakan telefon bimbit, penghantaran tugasan tidak lagi digunakan dalam bentuk kertas, malahan lebih menggunakan kepada Microsoft Word dan Excel. Bak kata pepatah, semua boleh dilakukan di hujung jari. Oleh itu, wajarlah kita terus mengikut perkembangan teknologi digital yang terjadi untuk kita tidak ketinggalan dalam apa jua yang berlaku dalam negara maupun di luar negara. Dengan secara kesimpulan itu, maka berakhirlah perbincangan kita secara dalam talian ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panel kerana membincangkan tajuk yang telah diberikan kepada kita, iaitu transformasi digital. Oleh itu, saya akhirkan perbincangan kita dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera.